Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambung kembali kepada sesi puncaknya, iaitu soal jawab. Dan kita bukakan kepada semua yang berada di depan ini, tak kisah penjaga masa ke, penjaga audio ke, yang di luar ke, tak kisah, kita bukakan untuk semua. Penganalisis pun kalau ada soalan lagi mahu bertanya pun boleh bertanya lagi. Dan seperti biasa, hukum masing adalah setiap seorang maksimum 5 minit, tak boleh lebih. Jadi kalau anda ada komentar pun boleh juga kongsikan, tapi sekali lagi 5 minit sahaja. Topik. Dan kalau boleh jangan lari daripada topik lah. Janganlah cerita makanan rumah masalah kita tahu. Kita nak Berapa isteri kan? berapa isteri tak mahu. Kita terus pada topik. Dan peringatlah, kalau siapa yang lebih masa tu, penjaga masa belakang tu garang. Jadi kita buka untuk soalan. Kalau ada yang bertulis, sila cepat untuk hantar ke depannya. Kita buka pada floor. Ini kesan makan brunch. Kena pusing. Boleh pusing. Itu saja sebenarnya. Kita masuk ke video kan. Boleh pusing habis video. Okay. Boleh pusing kan? Tak boleh pusing besar pusing tak kan? Okey, saya Okey. dua soalan dalam masa 2 minit. Tunggu je kalau Hedri, kalau soal dia tak boleh pusing, kalau tak jelas dia ulang balik kan? Dua soalan untuk dalam 5 minit. Soalan pertama, dari segi fiqh dengan hadis, mana tu kita nak ambil Syekh Al-Albani? Itu yang pertama. Yang kedua, memandangkan sekarang banyak kitab sifat solat Nabi, maksudnya latest authority, adakah apa tips daripada Ustaz Adlan sama ada nak kumpulkan semua ataupun masih lagi melakukan perbandingan, ataupun mana yang mampu untuk guna kalau ni kat mana dia patut gunakan? Baik, saya cuba ulang soalan. Soalan yang pertama adalah melihat untuk Syekh Al-Albani, maka kita nak ambil yang mana dari segi fiqh dan hadisnya, sama ada nak ambil fiqh saja atau hadisnya, atau kita ambil hadis saja lebih kurang gitu. Soalan kedua pula, memandangkan terdapat banyak buku-buku sifat solat yang berada di pasaran, dahsyatnya solat dia tak ada lagi kan. Jadi apakah tips Ustaz Adlan, sama adakah kita nak buat perbandingan atau kita ambil je mana yang kita mampu dan terus berpegang pada yang itu? Soalan pertama, saya tak bolehlah bagi macam tu sebab dia kaedah yang generalization ni tak kena dalam mana-mana ilmu pun. Mesti semua ambil, semua tak ambil. Saya pun tak dapat bagi. Cuma bagi saya, pertamanya saya tak dapat halang siapa-siapa untuk baca apa-apa. Saya cuma boleh bagi panduan. Apa yang kita baca pun kita mesti letakkan dalam minda kita. Pertama ni kita mesti ada background pasal isu tu yang agak kita buat kajian sikit. Yang kedua, kita kena ketahui adakah ada pandangan lain yang berbeza, kan? Ini semua begitu kemampuan kita lah. Dan soalan kedua juga ada kaitan, iaitu saya cakap tak mungkin saya boleh cakap semua orang buat perbandingan. Dan tak mungkin salah juga kalau saya cakap ambil satu buku baca itu dah cukup. Mungkin boleh kita katakan mengikut kemampuan, mengikut pengetahuan sedia ada, dan juga mengikut duit. Nak beli buku kan mahal. Kalau saya kata entah kena baca Bidayah wa Nihayah, nanti beli buku. Entah kena baca Musnad Ahmad, dalam bahasa Arab 50 jilid RM2,000. Siapa nak beli? Kan? Jadi ataupun kita tak apa Ustaz, saya download. So download mungkin boleh. Tapi cerita ni adalah mesti ada background, dan saya tidak mesti cakap mesti buat perbandingan. Semampu yang mungkin mesti buat perbandingan. Kan? Maksudnya kalau dia tu tak dapat buat, tak buat lah. Tak buat lah perbandingan, dia buat lah apa yang dia ada. Tapi dia mesti, kalau dia mampu, dia bersedia untuk buat perbandingan. Sebab kita tak boleh marah orang yang dia hanya mampu belajar itu, dah buat itu, tak boleh, tak salahkan dia. Tapi dia juga tak boleh salahkan kita kalau kita buat perbandingan. Itu lah. Maksudnya kalau kita duduk sini, kita baca buku ni aja, of course kita buat yang ni. Okay, Ustaz Adlan jangan cakap apa-apa, saya nak amal buku ni. Okay, amalkan. Tapi kalau saya buat perbandingan, saya kata dalam buku tu ada beberapa benda kita kena check balik, jangan marah saya. Saya bukan mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu, tapi nak mengajak orang berfikir. Dan di ujung saya akan buat kesimpulan yang saya rasa insya-Allah orang boleh faham apa sebenarnya yang kurang tepat
dan apa yang lebih baik. So kita tak kata ada orang buat bid'ah ataupun buat salah, sesat, tak ada. Kita cuma kata di kurang tepat, terbaik, cadangan berdasarkan kita punya pandangan. So saya rasa ni jawab soalan ni mesti dijawab mengikut kemampuan masing-masing ataupun diamalkan masing-masing. Baiklah, sebelum saya teruskan pada soalan, saya baru dapat wahyu dari atas bahawa istilah dengan literal bahawa soalan hanya akan jumpa seorang boleh tanya satu soalan dulu, dan sekiranya ada 2, 3, 4 soalan, nanti kita akan pergi balik kepada orang yang sama lah. Jadi kita mula dengan soalan. Okey, jadi teruskan. Assalamualaikum. Saya rasa perbincangan ni sudah bermula daripada dunia Facebook dibawa kepada hari ini sebenarnya. Okay, jadi saya just nak quote something daripada Facebook wall yang saya baca. Guna iPad ke? Satu hadis di mana dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, ambillah ilmu dari mana saja kalian dapati, dan janganlah kalian menerima ucapan ulama fikih yang saling mencela di antara sesama mereka, kerana sesungguhnya mereka itu berpindah-pindah sebagaimana kambing yang berpindah di kandangnya. Jadi macam mana ni Ustaz? Macam daripada hadis ni macam kita, apa benda yang fiqh, ulama fiqh yang dimaksudkan kat sini? Macam sekarang ni Ustaz tadi present bahawa ulama fiqh ni dia menyimpulkan, membuat rumusan kepada semua dalil yang ada. Tapi daripada hadis daripada Ibnu Abbas ni, jadi bagaimana kita nak reconcile situation dengan hadis ni? Okey, baiklah, saya ulang balik soalan. Tapi kita dapat quote yang pasal kambing-kambing. Jadi apa yang saya faham, Brother Rahman membawa satu quotation daripada kitab Facebook. Di wall ada orang quote tentang ulama fiqh yang dikatakan sebagai sentiasa berubah-ubah dan sentiasa mungkin antara satu sama lain. Jadi dalam kes ini bagaimana kita nak berhadapan, bagaimana kita nak berhadapan dengan kes semacam ni? Soal hadis tu saya wallahu alam, saya tak tahu siapa riwayat sebagainya, wallahu alam. Ini sahabat-sahabat boleh cek. Soal maksud hadis tersebut, sebenarnya memang apa benda pun saya dah kata tadi, kita kena fokus. Okey, kalau kita membuat satu perkara yang kita kata macam nak tutup ruang perbincangan, of course Islam benarkan ruang berbincang, tapi berbincang dengan syarat, dengan adab semualah. Kalau kita nak kata apa, tak boleh bincang dengan maksud tak boleh bertekak sama-sama jahil, kita setuju. Ataupun tak boleh bertekak, tak pasal-pasal, lebih daripada adab, kita setuju. Tapi kalau perbincangan yang bersifat mengetengahkan hujah, membawa perbincangan ilmiah, ini telah pun berlaku sejak dulu lagi. Maksudnya kita tak boleh nafikan benda ni daripada fitrah manusia. Dia nak berbincang, dia nak tanya pandangan, dia nak argue. Tapi Islam ajar ada adab dan sebagainya. Dia nak argue. Nabi Musa dengan Khidir dalam Quran sendiri sebut bagaimana dia boleh petikai kan, dan bagaimana Khidir kata aku akan jelaskan. Jadi ini perbincangan ilmiah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi lebih jauh dalam hadis sendiri, kita tahu hadis yang lelaki bunuh orang, satu orang kan, dia nak taubat kan, kemudian dia meninggal semasa dia berhijrah nak berpindah. Apa yang berlaku? Malaikat pula bincang. Malaikat bincang, ni hak aku, bukan, ni hak aku. Ini maksudnya perbincangan di kalangan malaikat pun berlaku, bukan setakat di kalangan manusia. Dan malaikat yang ketiga datang untuk menyelesaikan keadaan. Jadi kadang-kadang memberi idea, jangan dihalang, tapi bagi guideline. Dan jangan masuk soal macam hukum sebelum menilai. Sebelum program ini telah berlaku, telah pun ada orang telah pun kasyaf. Dia dah tahu apa akan berlaku, dia dah tahu apa semua kesimpulan, dan dia kata tak guna kita buat benda ni. Tu saya kata kecil hatilah orang datang hari ni. Kecil hati. Orang yang masak nasi tu, dia dapat duit lah, tak apa, kita bayar dia. Dia kecil hati pun dia dapat duit. Mana kita apa hak kita untuk cakap you tak patut buat macam ni, I patut buat macam ni. Lepas tu singkitang tadi, ada orang cakap, kenapa Ustaz asyik? Asyik tak tahan. Dia kata, asyik dia maknanya berulang kali, kerap, sentiasa, itu je kerja dia. Asyik. Kan? Kenapa Ustaz asyik bangkitkan dalam buku Syekh Al-Albani? Saya jawab mudah. Saya heran. Pertama, bila yang saya bangkitkan banyak ni? Last kali saya cakap pasal Syekh Al-Albani dan buku dia secara ilmiah tahun 2007 atau 2006 saja. Kemudian penulisan, berapa artikel saya yang cakap pasal Syekh Al-Albani, berapa yang cakap pasal isu lain. At least buatlah statistik sikit.
bagilah bukti sikit. Saya pun sedap juga tengok kan. Saya minta maaf. Saya minta maaf kalau saya over buat ni, tapi bagi just tolonglah bagi. Dia kata kenapa Syekh buat ni? Tak aula. Okey, ada lebih banyak lagi. Saya kata saya buat yang ni, you buat yang tu. Sama-sama kita buat. Dah cukup. Kemudian yang saya heran lagi saya beritahu kat situ tadi. Saya kata Michael marah saya, hentam saya, tapi suruh saya buat program. Nampak? Ada orang marah saya, cakap Ustaz Adlan ni tu tak habis-habis. Kenapa Ustaz tak buat program ni? Saya kena buat juga. Kan marah saya. Tu saya kata, ini saya tak faham. Saya kata, marah saya, kata saya. Saya kata saya marah lah. Lepas tu, kenapa Ustaz tak bedah buku lain? Satu cadangan pula saya buat. Saya kata rupanya mereka ni percaya pada saya juga sikit. Alhamdulillah lah, husnuzon kan. Maksudnya dia husnuzon, saya pun terima sebagai cadangan. Saya kata dalam tu saya sebagai cadangan. Saya jemput, datang bagi cadangan. Saya dengar, saya tarik balik kalau saya salah. Okey, relax lah, apa kita nak pergi. Tapi ada yang masuk isu termasuk ni. So saya tak dapat, orang kata apa, dan dalam Facebook ni harap Brother Rahmat kita tak banyak quote pada Facebook lah. Sebab dalam Facebook ni macam-macam ada. So yang penting direct kepada topik. So kalau nak kata perbincangan ilmiah ni dihalang, lebih baik dia guna hadis 40 tu. Hadis apa situ? Yang iyakum apa ni hadis nasihat. Bukan lepas tu, hadis yang cakap waqtalahum ala anbiya'ihim sebelum tu. Kan suatu masa ilihim. Kan? Apa? Inama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Orang benda yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu ialah banyak sangat bertanya. Guna hadis tu terus. Saya guna, jangan tanya. Tak acilah kan. Hadis tu cerita pasal lain, konteks kan. So tak boleh lah guna macam tu. Kan? Jadi banyak benda. Kadang-kadang kita secara tidak sedar kita menghalang perbincangan ilmu dengan pelbagai alasan. Janganlah buat macam tu. Kita menghalang perbincangan ilmu dengan berbagai alasan. Kad merah. Berapa kali kad merah ni kena buang padang berapa kali. Soalan. Okey. Saya nak minta komentar Ustaz Adlan tentang sejauh mana rasionalnya statement Syekh Albani tentang letak tangan atas dada ada maknanya, didapati makna di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Adakah rasional? Adakah sekadar hanya pendapat yang tidak diasaskan dengan hujah ataupun sangkaan semata-mata? Dan saya rasa perlu di-highlightkan rasional tak rasional, sebab kita lihat sekarang ada yang salah anggap, atau bersama ada salah anggap pun secara sengaja ataupun tak sengaja ataupun salah faham. Padahal Syekh Albani kata mafhumnya, maksudnya ada dalam Bukhari. Yang kita baca tadi. Ada kata disebut